Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, morning semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, so pagi ni, alhamdulillah hari ni saya bersyukur kepada Allah SWT sebab dapat juga menghirup udara di kawasan rumah saya ni. Sebab sejak balik daripada Dubai hari tu, just kuarantin diri 7 hari kat rumah, tak pergi mana-mana. Dan lepas tu masuk office, settlekan beberapa benda. Sempat buat juga ultimate coaching untuk saya nak coach usahawan atau peniaga yang saya bimbing dalam group ataupun community ultimate, yang mereka ni alhamdulillah buat duit dengan bagus, memberi sumbangan. Sepanjang banjir ni pun banyak sumbangan yang mereka pun turut berikan. Dan saya sebenarnya baru balik daripada Langkawi pula. Semalam patutnya hari yang saya kena rehat. Tiba-tiba shooting yang kami ada plan. Saya dapat invitation daripada Astro untuk satu rancangan, nama dia Roda Panas. Dia adalah review tentang kereta. So semalam shooting daripada pagi sampai 10 malam. Kan lama juga. So hari ni saya nak bagi, hari ni lah baru saya ada sedikit ke lapangan nak bercakap dengan you all semua. Dan semalam kita buat review untuk saya punya kereta pista tu lah, Ferrari kuda merah. So nantikan akan muncul nanti di kaca TV. InsyaAllah tak lama lagi dia akan keluar di Astro Ria. Yang bestnya, siapa nak tahu apa yang best? Sebelum saya nak cerita apa yang saya nak bagi pada live pada pagi ni, sebab adakah dah tekan share ke belum kat kawan-kawan tu? Saya mungkin ada hadiah nak bagi sempena tahun baru ni nanti. Ada banyak buku-buku yang saya rasa yang boleh kita bagi, post, bagi sign sekali lah pada you all semua. Siapa nak? Kan? Okay. Tadi ada line sangkut sikit. Ni dah okay kan? Dah okay dah? Boleh dengar suara saya clear? Sambil saya pun nak exercise sikit pagi ni. Kan? Hari tu kat Langkawi kalau saya tak dapat exercise, saya akan berjalan. Macam nak pergi kelas tu kan, sepatutnya boleh naik daripada bilik kita kat hotel tu nak pergi ke Dewan, boleh lah naik bagi kan. Tapi saya pilih untuk jalan kaki. Supaya adalah waktu-waktu kan yang kita, orang kata, dapat exercise. Kalau kat hotel yang ada tangga, saya akan prefer untuk naik tangga, untuk naik turun tangga. Untuk kita nak nak bersenam. Okay, so saya nak tahu apa yang best semalam. Pengalaman saya shooting semalam bersama dengan tim production Astro. Kan saya bukanlah orang kata biasa dengan benda-benda macam tu. Saya boleh kira semalam adalah first time saya shooting. Daripada pagi sampai petang malam. Ada pula dia punya challenge pula. Tiba-tiba tayar saya terkopak sehingga keluar benang. Dia terkopak kecil. Kalau ikutkan kereta saya, tayar itu baru tukar. Waktu ambil tu saya selalunya bila ambil kereta ni, especially kalau dia dalam recon car, so kita akan tukar tayar baru terus untuk safety kita. Sebab kita laju kan. Tapi kalau laju tapi tayar kita tak jaga elok, bahaya. Saya juga ada experience dulu kan, tayar hampir botak menyebabkan dia skidding. Kan dia tergelincir dan terlanggar divider. Tu pun bahaya juga tu. Okay, so siapa nak tahu? Siapa ready juga nak tahu apa cerita Ailio? Orang saya cakap dia ni niaga apa, cerita apa meniaga Ailio. Saya nak cakap juga sekejap lagi. Saya nak cakap juga. Dan saya nak cakap juga Ailio apa untuk 2022 nanti. Saya nak bercakap juga apakah kita punya direction kita untuk 2022 yang hari ni kita dah berada pada 30 Disember, babe. Kita dah 30 Disember. Besok adalah hari terakhir 2021. Lepas tu kita dah masuk 2022, babe. Sekejapan je. So apa benda yang nak kena buat, apa benda nak kena tengok, dan apa challenge dia, apa cabaran dia. Kan semestinya setiap tahun tu akan ada cabaran. Tak ada tahun yang tak ada cabaran, babe. Sebab kita pun nak capai banyak benda. Ada banyak perkara nak capai. Saya nak check dulu, dah share ke belum? Dah tekan butang share ke belum? Kongsikan kepada you all punya Facebook. Kongsikan juga di grup-grup yang you ada, Telegram ke WhatsApp. Tekan je lah apa yang ada tu. Mudah-mudahan kita bagi ilmu kat orang, kita share. Dapatlah kita keberkatan, Allah Ta'ala pelihara. Bertambahlah, mengalirlah rezeki kita seperti mana kita mengalirkan ilmu ni yang juga rezeki kepada orang. Okay. So saya juga akan cerita tentang Facebook.
Sekarang kan orang kata dah ada TikTok, dah ada social media lain. Apa relevan lagi tak nak guna Facebook tahun depan? Okay? Atau ke mana orang lari bila dah tak ada Facebook? Ataupun betul ke Facebook ni orang akan lari? Saya akan buktikan. Saya akan buktikan juga pagi ni insyaAllah. Okay, so macam ni. Syukur semalam kita dapat shooting kan production Astro. So saya dapat jumpa dengan sahabat lama saya, Fizo Omar. Dia adalah, kalau sebelum ni pengacara musim pertama Roda Panas ni Remy Ishak. Tapi untuk musim yang kedua ni dia orang pilih Fizo Omar. Saya tanya Fizo juga, macam mana bro terima ni pula kan? Saya kata sempat pula bro, sebab saya tahu kan dia berniaga kan, dia bisnes. Dia ada bisnes ATV, dia ada bisnes Medispa, dia ada lagi few bisnes. So saya kata sempat pula bro buat TV lagi ni. Oh ni sebab motorsport bro. Motorsport ni aku memang minat, dia kata. So aku buatlah rancangan ni, aku jadilah host. Kan sebab dia minat. Saya pun bila terima rancangan jemputan dari Astro, saya pernahnya ada juga jemputan sebelum ni, tapi saya tolak. Untuk rancangan saya rasa macam, alah, dan tak ada masuk pula nak melayan. Tak sompek. Banyak kerja lain yang saya nak kena support. Peniaga-peniaga ni kan, anak-anak murid saya. So saya tolak. Tapi bila yang ni dia offer, oh ini motorsport, menarik ni. So saya rasa, wish menarik, best. So saya terimalah sebab dia review kereta kan. Semalam saya bukan kena review satu kereta tau, saya kena review 2 kereta. Saja jugalah nak test power juga. Kita ni minat kereta, sometimes kita nak challenge juga. Okey tak kalau aku buat content ataupun buat video, lagi dah rancangan ni masuk dalam TV kan. Okey tak aku punya keupayaan untuk bercerita pasal kereta. Sebab saya memang nak kereta kan daripada kecil. Kan, walaupun, yelah, semalam pun borak dengan Fizo kan, apa persamaan kita orang? Kita orang bermula dengan kereta kancil. Okay, masing-masing ada cerita, story di sini. Saya pun pada peringkat awal dulu bisnes pun, kita start dengan kereta kancil je. Itu je yang ada. Sebab, yelah saya ingat lagi saya ada kancil warna biru, 850cc, manual, tak ada auto lagi time tu. Yelah ada pun kita macam, yelah forward kereta kancil nak pakai auto kan. So saya ingat lagi saya ada kancil manual. Yo ada tak? Siapa kat sini ada kereta kancil? Siapa kat sini pernah ada kereta kancil? Pernah miliki ke? Kan? Selalunya saya lihat ramai orang yang saya lihat kawan-kawan saya yang berjaya, yang kalau lebih kurang kita ni umur tu lebih kurang, biasanya kereta yang awal, antara yang awal kita miliki adalah kancil. Kan? Tu je yang kita mampu. Sebelum kita mampu pula berimpian, mampu pula untuk nak face the challenge, buat bisnes walaupun macam-macam dugaan, macam-macam orang kata rejection, maki hamun orang, kutukan orang, hinaan orang, tapi kita face the challenge juga. Okay? So tu yang saya borak-borak. Oh banyak benda persamaan juga. Saya baru teringat, kami 2019 tu kita pergi haji tu, setahun yang sama. Saya pergi haji, dia pun pergi haji. Dia pergi dengan company lain, company travel lain. Saya pergi dengan company travel lain, tapi balik tu kita satu flight. Balik itu kita satu flight balik ke Malaysia. So itu yang saya ada banyak lah persamaan yang kita ada. Walaupun bisnes berbeza, cara yang berbeza, tapi persamaannya adalah kita sama-sama nak bantu bangsa kita. Kita sama-sama nak bantu orang kita. Kita sama-sama nak orang lain pun berjaya. Okay, adakah you dapat sesuatu? Ada pernah pakai 660? Yes. Kan, generasi sekarang mungkin dia pakai Azia, mungkin pakai Myvi, mungkin sekarang dia pakai Viva kan. Okay, so siapa nak saya nak spark lagi kepala otak dia bagi ni? Okay, tu sedikit sebanyak lah. So semalam saya habis shooting apa semua. Dan bukan tu je, bukan jumpa Fizo je. Saya jumpa juga seorang racer yang saya macam kagum. Dulu masa kita, zaman-zaman kita sekolah kan, kita nampak dia dah start berlumba dah. Sebab dia ni dah berlumba dah 20 tahun lebih. Abang Kifli Osman, siapa yang kenal? Okay, dia banyak lah main race kat Sepang. Ada banyak kategori yang dia masuk. And kita pun tanya more on, orang kata keselamatan. Macam mana nak bawa supercar, macam mana nak memandu dengan selamat. Okay, dengan orang kata memandu dengan betul. Kadang-kadang kereta ni, so kita dapat macam tahulah, baru saya tahu sebenarnya macam mana nak maksimiskan power dia. Mungkin kita pernah dengar tentang horsepower. Ini bagi orang lelaki lah, orang perempuan mungkin apa benda kuasa kuda tu.
Dia makan pil kuda ke apa? Okay. Bukannya sis, bukan. Kuasa kuda tu, dia punya kuasa enjin tu dilambangkan dengan kuasa kuda. Yelah, kalau kita tengok binatang yang biasanya dikaitkan dengan tenaga energi berlari ni kan kuda. So dia gunalah kuasa kuda. Kalau dia guna kuasa tenuk ke, kuasa tapir ke, kuasa kucing ke, kuasa tikus, macam tak kena sangat. Satu kereta yang power adalah lambangnya pun kuda. Okay, lepas tu, yelah dapat share tentang apa talk, pick up, baru faham. Macam tu rupanya nak ambil corner macam mana, nak buat leg braking macam mana. Jadi kita dapat jumpa dengan orang yang berpengetahuan ni, dapatlah kita ambil dia punya ilmu dia. Okay, so itulah pengalaman saya, dan saya bertolak balik lebih kurang dalam 10.30. Dan saya sampai rumah dalam 12.30. Daripada KL balik ke Keluang. Tu dia tanya saya, orang tanya, kau balik mana? Balik Keluang? Balik Johor ke mana ni? Saya terbalik, saya tak tunggu lagi dah. Saya malas nak stay kat mana-mana. Saya terus balik sebab ada banyak benda lagi nak buat. After this, saya nak menulis pula saya punya learning point saya, dan juga persediaan juga untuk saya nak berikan point-point tu juga. Nanti saya nak share pada you. Mungkin saya akan write juga cerita story. Itu siapa nak? Siapa kat sini saya nak tulis saya punya point pembelajaran saya tu. Supaya macam walaupun you all tak dapat join saya pergi Langkawi, tapi at least you all dapat juga dia punya ilmu, dia punya knowledge tu. Siapa nak tahu? Siapa nak saya share? Tapi dah tekan butang share ke belum? Okay, dah tekan butang share ke? Mana korang pergi ni ujung-ujung tahun ni? Manakah anda pergi ni? Okay, so kita nak melihat balik, kita nak recap semula 2021. Okay, saya just nak share few things ataupun perkara yang saya rasa penting untuk you all nak tahulah. Okay, apa yang dah berlaku sepanjang 2021, apa dia punya challenge nak masuk 2022 ni. Apa challenge kepada bisnes. Lepas tu, adakah Facebook akan gone, ataupun makin kurang orang guna Facebook. Yang ni pun kita nak cerita juga, nak share juga ni pada you all semua ni. Okay, adakah you all boleh, adakah you all excited nak tahu, nak dengar? Cuba komen juga kat situ. Dan saya nak tanya, adakah you all ni dah tekan butang share ke belum? Tak tekan butang share kan payah juga. Okay, so macam ni. Alhamdulillah, ramai orang yang cakap, Najib Asarud ni buat apa? Dia ni bisnes apa? Alah, takat jual Alio je, dia tak ada bisnes yang berjaya. Dia tak ada pun apa-apa bisnes yang orang kata terbukti, berjaya. Dan kenapa pula dia nak tolong orang? Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya agak kecewa dengan bangsa saya. Terutama sekarang ni kita ada satu kerisauan besar saya adalah bangsa netizen. Everything orang buat semua salah. Orang bantu banjir salah. Orang tak datang bantu banjir salah. Orang menolong gotong royong salah. Pakai kasut pergi bantu banjir salah. Tak pakai kasut salah. Pakai kasut tinggi salah. Pakai kasut rendah salah. Pakai selipar mungkin salah. So kerisauan saya tuan-tuan, semua orang dimaki, dihamun dalam Facebook, dalam social media. Saya tak tahu apa nak jadi pada bangsa saya. Orang memimpin, dipersalahkan. Orang tak memimpin, dipersoal juga. Kau kenapa tak memimpin? So saya kata, yang menulis ni, netizen ni, kau buat apa? Kau turun ke tolong bangsa banjir? Kau turun ke bantu bangsa kau yang nak berniaga? Kau turun ke ajar dia orang buat Facebook tu macam mana? Engkau buat apa? Engkau buat bisnes apa? Apa bisnes yang kau buat yang berjaya, yang kau boleh bagi tahu pada bangsa sendiri atau orang kau, the people yang kau ada sekeliling kau, yang kau boleh bagi tahu dia, "Meh, sini aku tolong." But kekecewaan saya yang itulah. Kan? Kekecewaan saya adalah, dan ketakutan saya adalah, kita sedang membina bangsa yang bahaya dalam social media. Sangat bahaya tau. Benda yang saya sangat runsing. Apa akan berlaku lagi 5 tahun daripada sekarang? Jangan kata 5 tahun tahun depan, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang pun saya dah risau dah. Apa nak jadi? So, let me explain. Apa saya buat? 2004 saya mula berniaga. Sedikit story yang mungkin InsyaAllah sedikit sebanyak mungkin akan bantu you all. 2004 saya start berniaga. Masa tu saya tak tahu nak berniaga apa. So saya memilih perniagaan jualan langsung. Okay, saya pilih perniagaan jualan langsung ataupun
multi level marketing. Multi level ni ada lesen dengan ada AJL ataupun akta jualan langsung, dia punya license. So dia ada produk-produk, dia ada produk kesihatan masa tu, ada juga produk otomotif. So saya memilih untuk jadi members dan saya ambil buat retail. Okay, saya buat retail masa tu. Alhamdulillah benda tu, itulah permulaan yang saya belajar banyak perkara. Macam mana nak influence orang, macam mana nak buat sales, macam mana nak ada product knowledge, macam mana nak tahu faham emosi pelanggan, macam mana nak tahu siapa pelanggan kita nak target, siapa yang patut kita target. Itu benda yang saya mula-mula belajar. Saya mula mengenal manusia. Okey, ni perangai manusia, ada yang committed, ada yang tidak. Ada yang berniaga semangat mula-mula, lepas tu suam-suam kuku, lepas tu hilang terus. So tu benda dia. So tu perniagaan yang saya mula jalankan. And memang tak berapa berjaya pun, banyak benda yang saya rasa gagal. Masa tu pendapatan saya paling tinggi, commission bonus paling tinggi saya berniaga benda tu bertahun-tahun tuan-tuan. Paling tinggi saya pernah dapat hanyalah RM700 sebulan. 2004, 2005, 2006. 3 tahun saya buat tu. Saya hanya berjaya capai pendapatan sebulan 700. Paling tinggi. Pendapatan tertinggi saya sebulan hanya RM700. You bayangkanlah masa tu bayar kereta kancil je dah 300 lebih. Belum masuk minyak tu lah semua. Dan masa tu saya create memang banyak hutang. Saya banyak hutang. Lepas tu nak kena pergi kelas lagi, kena pergi belajar, training, seminar leadership, seminar nak naikkan semangat, macam-macam. Ada seminar yang saya pergi tu, saya ingat lagi masa tu, yang dia macam intense gila. 3 hari kita kena duduk kat hotel tu, tak boleh bercakap dengan orang lain. Dan kita kena pegang sebiji telur ayam yang belum dimasak. And dia kena make sure yang telur tu tak pecah. Kalau siapa pecah telur tu, dia kena denda. And then masa tu kita langsung tak boleh bercakap sesama peserta. Selama 3 hari kita kena senyap. Kita kena diam. Masa tu saya belajar, betul lah bila kita banyak diam, kita senyap, otak kita boleh berfikir dengan lebih baik. Kan, sebab kita hanya bercakap dengan diri kita je. Kita betul-betul macam direct pada diri sendiri. Masa tu lah saya belajar. Okay. Dan lepas daripada bisnes tu tak berjaya, saya kata, alamak, macam mana ni? Macam nak sara keluarga kalau hanya boleh buat 700? Masa tu saya buat bisnes tu sebab saya nak tolong mak saya. Sebab saya ni adik-beradik 6 orang. Mak kerja kilang. Dan nak menyara pula kita ni kat universiti. Masa tu saya kat UTM. Kan, Universiti Teknologi Malaysia. So masa tu. Dan kemudian macam saya tukar bisnes lain. Okay, saya tukar kepada produk lain yang saya rasa macam masa tu mungkin aku kena cuba yang lain kot. Mungkin aku kena cuba. Dan bukan sekadar cuba, tapi saya kena tukar strategi. Sebab pada peringkat awal mula berniaga tu, kita macam fokus pada student je, pada student universiti. Jadi mereka, diorang ni pun berduit bukannya ada banyak sangat. Duit tu ada sikit, cenonek je. So kenapa kita tak main market luar ataupun market yang lebih matang, yang ada purchasing power, ada kuasa untuk nak beli. Faham tak benda tu? So jadi saya pun buatlah, saya tukar kepada satu bisnes penapis air masa tu. Kan, dan masa tu alhamdulillah first month, betul lah saya kata, bila kita try cuba yang lain dengan strategi yang betul. Dan masa tu adalah, siapa nak tahu apa faktor yang menyebabkan daripada saya pendapatan 700, waktu tu saya dapat the first 3,000. Bulan pertama saya masuk jual penapis air tu, saya dapat bonus, saya dapat commission 3,000. Saya rasa, wow, aku daripada income RM700 dapat naik kepada 3,000. Memang happy sangat. Rasa sangat bersyukur. Dan masa tu lah yang saya belajar, kita nak kena follow orang yang betul. Kita kena follow orang yang berjaya. Orang yang memang dah buat. Sebab bila dia dah buat, bermaksud dia ada proven strategi. Strategi yang dia pakai tu terbukti berkesan, dia pakai, dan kita tiru basi, follow sebiji sama. So kita pun dapat hasil. Walaupun taklah sebesar macam dia. Masa tu leader saya tu, dia dah dapat commission dia sebulan mungkin dalam 80,000 ke 100,000 sebulan. Sebab market besar, market dia lebih matang. Tak macam saya dulu fokus pada student je. And my leaders paling tinggi pun pendapatan 5,000. So kita memanglah second leader, second layer dapat 700. Yang saya follow ni pendapatan dia 80,000 ke 100,000 sebulan. And of course saya dapat lebih tinggi. Walaupun jauh, ratio-nya tu macam kecil.
Tapi still lebih besar daripada apa yang saya buat sebelum tu. Faham tak maksud saya kat situ? So kat situlah yang saya belajar tentang banyak benda. Saya belajar, saya pergi rumah ke rumah, pergi buat demonstrasi macam mana nak pilih penapis air yang betul, macam mana nak influence orang, macam nak yakinkan orang beli penapis air yang harga beribu-ribu masa tu. Okay, saya memang ada pengalaman jual barang-barang yang mahal. Sebab saya suka. Satu, benda tu bermanfaat. Yang kedua, jual sikit je tapi commissionnya besar. Satu mesin masa tu saya boleh dapat lebih kurang average RM500. So saya jual 6, saya dapat RM3,000. Compare sebelum tu saya jual barang kecil-kecil, so ambil masa lama untuk nak dapat. Dan paling tinggi saya dapat pun 700. Okay, so itulah yang memupuk minat saya pada peringkat awal dulu. Yang saya belajar tentang bisnes, saya belajar tentang perniagaan. Semua along the way tu, dalam proses saya buat tu struggle, a lot of struggle. Orang tak percaya, orang hina. Ada juga pernah saya pergi, bukan sekadar saya pergi rumah ke rumah, saya pergi office ke office. Ada juga yang kena maki hamun, ada yang kena marah depan-depan orang, ada yang memang saya kena sound direct, kenapa jual penapis air, bla 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 bla, macam-macam benda lah. Saya menyebabkan kita rasa, saya kata, memang saya rasa kalau orang tahulah story ni, kalau masa tu sempatlah direkodkan, saya rasa mesti orang yang lain yang mungkin pernah berdepan benda yang sama, mungkin you akan belajar dengan lebih cepat. Saya juga pernah tahu, saya pernah hantar penapis air itu di Kuantan, Pahang. Dah siap pasang semua ni, dia punya owner pun dah bayar. Tiba-tiba wife dia call. Wife dia call dan menjerit. Masa tu dia menjerit. Kau kenapa jual mesin penapis air ni mahal sangat? Dia jerit macam tu. Saya kata, suami dia elok je, dah bayar dah pasang. Suami dia pun happy. Tiba-tiba wife dia yang mungkin masa tu dia tak tanya harga berapa. Sebab masa tu mesin air tu lebih kurang dalam RM2,000. Penapis air pada waktu tu lah, ketika tu. So, saya jual pada suami dia. Suami dia pasang apa semua dah elok. Masa tu tiba-tiba saya dapat call dan dia jerit. Kita punya speaker kat phone ni boleh dengar jelas gila. Orang sebelah ni boleh dengar. Saya kata, Mak Datuk, kan, biar betul ni lah. Tak cukup tak habis cerita lagi. Siapa nak tahu lagi? Apa lagi berlaku lepas tu? Itulah saya kata, ya Allah, ada juga pelanggan yang macam ni punya, orang kata, wesh, tak tahulah nak cakap macam mana kan. Lepas tu bapak mertua dia pula call. Sama juga macam mana anak perempuan dia buat, menjerit kat saya. Dia jerit sekuat-kuat. Kenapa jual mana? Dia kata mesin ni patut harga macam ni, berapa ratus dia kata, patut tak mahal macam ni. Saya kata, ya Allah. Berturut-turut masa tu saya dapat call berturut-turut. So pengalaman jual produk kesihatan, pengalaman jual produk penapis air. Saya juga pernah jual pernah jual mesin urut kaki. Dia macam reflexology. Saya dah lalu benda tu. Saya dah face the challenge. Waktu tu lah yang saya belajar banyak tentang buat sale. Buat ayat untuk influence orang nak beli barang kita. Buat demo. Dulu kita mana ada FB Live. Dulu kita tak ada FB Live macam ni. Dulu kita adalah buat demo. Okay, tunjuk cara macam ni. Demo sabun, demonstrate produk penapis air, demonstrate produk otomotif yang dulu kalau kita jual minyak hitam. So kita belajar untuk demo. Kita tak ada lagi teknologi macam sekarang. Kalau dululah zaman saya buat tu ada FB Live, senang. Okay, senang boleh tunjuk, tak payah nak pergi rumah orang. Ni nak pergi rumah orang, kena pikul barang, kena buat appointment pula, kena atur. Saya kena buat jadual. Dulu saya kena beli satu organizer jadual. Okay, hari ni jumpa siapa, besok jumpa siapa. Saya kena call. Saya ada satu hari dalam seminggu, kerja saya adalah buat call untuk buat appointment je dulu. Nak jumpa siapa, nak pergi pejabat mana, nak pergi rumah mana. So kat situ yang saya belajar organize business. Macam mana nak menyusun jadual, apa nak buat pagi, petang, malam. Sebab kita tak nak buang masa. So peringkat awal ketika saya mula-mula, saya buang masa banyak. Saya dah salah pilih leader, saya salah pilih orang, saya salah ikut ajaran. So menyebabkan benda tu kita jadi lambat. Tapi saya nak cakap, saya bukanlah kecewa pasal tu, tidak. Saya bersyukur sebab saya belajar banyak benda. Setiap kesilapan pada saya dapat belajar buat banyak benda, banyak perkara. You faham tak maksud saya apa kat situ? Hello? You ada dengar saya lagi tak? Okay, so pengalaman-pengalaman itulah yang tadi yang saya dapat dan saya gunakan. Pengalaman itulah yang saya mengajar, yang hari ini
Saya pada peringkat awal ni saya nak cerita satu lagi story. Siapa nak tahu? Peringkat awal dulu, masa yang saya buat penapis air tu lah, saya belajar untuk lahirkan orang lain pun yang boleh buat sale. Saya adalah one of the masa tu facilitator yang paling muda. Umur saya masa tu baru 25. Tapi saya dah mengajar orang lain, ejen lain bagaimana nak buat sale, macam mana nak gunakan flip chart. Macam nak gunakan file yang kita letakkan gambar apa semua. Masa itulah yang memupuk saya bagaimana saya tahu tentang bisnes. And then masa tu saya fikir, ketika buat bisnes tu lah yang saya fikir, ada tak cara marketing yang lebih dahsyat dari segi teknologi. Sebab waktu tu saya memang minat komputer. Saya memang selalu buka website, Google apa semua. Selalu guna komputer lah. So saya fikir, komputer ni benda ala ni tak boleh buat duit ke? Tak boleh ke kita dapat pelanggan gunakan internet ni? Gunakan online. Masa tu lah yang saya start explore. Masa tu saya cari jalan macam mana aku boleh jual penapis air gunakan komputer, menggunakan internet. Tak payahlah macam penat nak pergi pejabat sana, belum masuk kena maki hamun. Belum lagi masuk pernah saya nak buat demonstrate ni, saya pernah nak buat macam presentation, elektrik kena matikan, lampu, aircon semua dia matikan tiba-tiba. Dan kau macam blur-blur kata, what happened? Tadi dia menerima kedatangan kita. Masa tu saya pergi satu sekolah nak cerita. So, satu kita juga adalah macam mewakili koperasi lah, koperasi guru. Untuk nak buat sales produk penapis air tu. Dan dia orang boleh beli secara installment untuk guru-guru ni. Tiba-tiba dia matikan lampu, karen apa semua dan gelap. Saya kata, ya Allah. Lepas tu saya kena panggil ke bilik cikgu tersebut. Dan saya kena marah gila-gila. Dan saya dihalau keluar. Saya dihalau keluar balik dari sekolah tu. Saya ingat lagi momen tu. Saya masih ingat sekolah tu. Even sekolah tu berdekatan dengan kawasan tempat saya ni. Saya masih ingat setiap kali saya lalu, saya akan ingat kisah tu. Kat sinilah tempat aku kena halau. Kat sinilah yang aku kena maki hamun. Kat sinilah tempatnya. Dan dua sekolah yang, ada satu sekolah saya kena maki dengan somebody lah. Admin dalam sekolah tu. Masa tu guru besar dah okey. Guru besar setuju. Guru besar dah sign semua dokumen. Dan tiba-tiba kerani tu datang dan rampas borang dan pen daripada saya. Dan saya dimaki hama depan orang. Masa tu. Sekolah yang berdekatan. So bila lalu dua sekolah ni, saya fikir balik. Kat sinilah tempat jatuh bangun aku. Kat sinilah aku belajar tentang bisnes. Kat sinilah aku belajar tentang sikap manusia. Perangai manusia. You all dapat sesuatu tak? You all dengar tak benda ni? Saya tak nak lama ni kalau ikutkan. Okay. Kemudian kat situlah yang saya belajar. Saya start explore tentang internet marketing. Macam mana aku boleh guna maximize teknologi online ni untuk aku nak dapat customer. Itu je saya fikir. Saya start belajar tentang blogging, macam mana buat blog. Saya start fikir tentang, masa tu Facebook tak ada lagi tak ada lagi Facebook, social media apa semua time tu. Zaman saya bermula tu kita hanya ada Friendster. Kau ingat tak? Kemudian hanya ada MySpace, ada forum, ada blog. Saya belajar bagaimana, macam mana nak buat website, macam mana nak buat. Memang terkial-kial. Ada waktu yang saya kadang-kadang saya tak tidur sampai subuh. Sebab saya tengah menggodeh benda tu. Saya tengah cari cara, cari jalan. Macam mana nak buat benda ni? Macam mana aku nak expose supaya aku boleh dapat. Dan masa tu juga saya memang terfikir. Pernah seketika tu kan. Ni the real story masa tu, pengalaman saya kan. Saya cakap macam ni, Jip, kalau kau berjaya ni kan, kau kena tolong orang. Kau buat ni susah, babe. Kau buat website ni susah. Kau nak buat blog ni susah. Tak ada siapa nak tunjuk ajar. Yelah, kita hanya beli ebook. Tengok kat online, search Google macam mana nak buat. How to do. Kadang-kadang kita buntu. Kadang-kadang kita tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang kita rasa macam nak patah balik, nak give up. Dah lah, tak payahlah. Angkut je lah balik barang. Pergilah balik pejabat-pejabat, rumah ke rumah. Dan masa tu lah terdetik yang saya kata, Jip, kalau kau berjaya besok, kau berjaya boleh buat benda ni, kau kena ajar orang. Kalau kau berjaya, kau kena ajar orang macam mana kau buat blog, macam mana kau buat ayat, macam mana kau gunakan teknologi ni untuk attract customer. So semua pengalaman bertahun saya godeh online ni, saya memang dah janji, saya promise, benda ni kalau jadi, aku kena ajar orang. Dan ketika saya buat tu lah, saya dah mula dapat sales tau. Saya dah dapat jual masa tu penapis air, saya dapat jual beberapa produk. Orang hanya perlu
orang kata bayar online dan saya post. Waktu tu bukan macam sekarang. Waktu tu saya ingat lagi tahun 2009, 2010. Dia bukan macam sekarang, orang bayar dan orang tunggu. Masa tu orang penuh a lot of orang kata uncertainty. Orang tak yakin. Ya, setiap kali orang nak order barang, dia akan tanya apa tau. Dia akan cakap apa tau. Ya ke? Betul ke dik barang ni boleh sampai dik? Kalau tak sampai macam mana dik? Tu soalan masa tu bukan macam sekarang. Order, tunggu, genuine. Masa tu tak macam sekarang. Masa tu dia berbeza. Masa tu orang online ni masih benda yang terlalu baru sangat. Kan? Dan alhamdulillah saya start buat jadi. Saya dapat sale. Saya dah mula dapat macam, saya boleh buat sale RM20,000, RM30,000 sebulan. And then ada orang tanya, kawan-kawan lah yang start tanya, Jip, kau buat macam mana? Tolonglah ajar aku ni kerja, gaji tak cukup. Kau boleh tak tolong ajar aku macam mana nak buat? And then masa tu lah saya teringat balik janji saya. Masa tu memang saya buat sorang-sorang Saya buat sorang-sorang, saya tak ada staff, saya tak ada orang, saya tak ada siapa-siapa. Saya ada hanya komputer, saya ada diri saya ada wife saya ada anak saya kat rumah. Saya ada tu je masa tu. Saya tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. And then, start kawan-kawan tanya, kita ni pula, yelah kawan. Belajar pula bukannya bayar. Mula-mula saya ajar orang tu saya bagi free je sebab kawan-kawan. Dan saya ajar kawan. Apa yang saya perhatikan, siapa nak tahu cepat-cepat? Dah share ke belum? Tekan dulu butang share, saya nak tengok berapa ramai kat sini yang dah tekan butang share. Dah share baru saya teruskan. Boleh ke boleh? Okay, so macam ni. Bila saya macam ajar orang, saya ajar free. Saya tengok yang saya ajar free ni, dia tak buat betul-betul. Saya kata, mangkuk ayun betul, aku dah ajar kau free. Kau tak buat betul-betul pula. Lepas tu dia buat pula benda lain. Saya kata, ya Allah. Saya kata, dah sudah, aku kena stop. Aku tak boleh ajar orang. Ni free ni dengan masa kita terbuang. Patut hari tu kita boleh buat sale. Kita boleh contact customer. Masa tu boleh. Masa tu SMS. Okay. Zaman tu WhatsApp pun tak ada, babe. Tak macam sekarang. WhatsApp, Telegram, free. Masa tu SMS. Satu SMS 15 sen. Kena consider, babe. Setiap SMS tu berbayar. Bukan free. Pula tu customer tanya banyak pula. Belinya tidak. Okay. So what happened? Saya tengok dia tak buat, babe. Saya kata, malaon betul aku. Dah ajar. Mentang-mentang free kau tak buat, And then saya mula charge. Macam like RM200-300. Dan coaching satu hari full. Kat sini turning point. Yang saya nampak orang yang bayar ni, dia buat. Sebab dia rasa aku dah susah payah. Walaupun ada setengah orang pada dia RM200 tu besar. Tapi kalau pada saya masa tu, kalau ikutkan saya jual barang, saya berniaga online, saya dapat lagi besar. Tapi dek terfikir balik dengan janji yang saya kata dulu, aku nak tolong orang. Cuma masa tu janji kita tak adalah kita nak cakap free ke berbayar. Tapi kita dah buat yang free. Orang tak committed. Ada yang dah appointment dengan saya kata nak bagi free, dia tak datang. Dah masa saya terbuang pula. Lepas tu saya dah ajar, dia tak buat pula. Dia pergi buat benda lain. Saya kata, ya Allah, macam ni manusia bila tak bayar, kau tak committed. Okay. Bila berbayar, lain pula. Jual air Leo. Kan? Tak ada bisnes. Terbukti. So, yang berbayar tadi saya nampak dia mula buat. Ada yang dah berhenti kerja masa tu. Dah buat duit, beribu, dapat manfaat. Walaupun dia bayar kat saya hanyalah beberapa ratus masa tu. Kan? Dan alhamdulillah saya jadi macam orang panggil gian pula. Nak lahirkan lebih ramai orang yang berjaya. Saya macam gian pula nak make sure orang ni jadi macam lagi ramai anak bangsa saya, circle sekeliling saya yang dia boleh buat duit. Dan bukan sekadar boleh buat duit, dia macam boleh bagi sumbangan, dia boleh bagi kegembiraan pada family dia. Dan menyebabkan saya lagi nak tolong lagi ramai. Faham tak maksud saya macam mana? So, that's what happened lah masa tu. Alhamdulillah ramai yang saya terus. Lepas tu, makin lama kita buat, makin lama makin besar. Makin membesar. Kan, maksudnya saya buat bisnes online. Saya sendiri ada bisnes. Saya consult orang. Saya mula tukar model bisnes lebih kepada consult orang. Apa sahaja pengalaman, pengetahuan, copywriting ke, buat website ke, strategi bisnes ke, strategi magic numbers ke, macam mana nak kira costing ke. Semua benda yang saya dah buat bertahun-tahun, saya start mengajak orang. Faham tak maksud dia macam mana? Alhamdulillah kalau kita tengok pada tahun ni 2021,
Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Allah Ta'ala bagi kita keizinan, bagi kita jalan, kita tolong ramai peniaga. Especially yang struggle sewaktu PKP 2020, yang struggle 2021. Dan terlalu ramai juga yang dapat manfaat. Anda boleh lihat contoh anak murid saya yang kita ada banyak result. Anda boleh tengok kat Facebook, kat dalam Telegram, tiap-tiap hari kita post story-story mereka yang buat. Ada yang tulis surat tangan, ucap terima kasih pada saya. Ucap terima kasih kepada team Momentum. Dan ramai tak perasan bahawa business coaching, business class adalah satu business. Kalau universiti, sekolah swasta, mana-mana sekolah adalah business education untuk melahirkan guru, pensyarah, doktor, jurutera. Dia adalah sekolah yang servis dia, perniagaan dia adalah education. Okey. Apa yang saya buat adalah, macam sekolah memandu adalah sekolah yang melahirkan orang pandai bawa kereta, pandai memandu. Kenapa tak tanya orang tu kenapa tak jual karipap? Tak, dia tak jual karipap. Dia tak jual baju kurung. Dia jual perkhidmatan mengajar orang macam mana nak bawa kereta, nak dapatkan lesen. Faham tak maksud saya macam mana? Okay. So, sama dengan saya, bisnes saya adalah business coaching. And saya coach benda yang berkaitan dengan teknologi. Macam mana buat website. Baru ni kita ada buat kelas blogging. Macam mana nak set up blog. Macam mana nak menulis. Macam mana nak buat video. Macam mana nak buat FB live. Macam mana nak buat copywriting ayat untuk nak influence orang, untuk nak buat ayat power. Buat ayat yang menarik minat pelanggan. You faham tak maksud saya macam mana? So that's our service untuk kita nak tolong, nak bantu bangsa kita. Nak bantu peniaga. Nak bantu orang-orang di luar sana yang berniaga tapi tak tahu macam mana. Dan Alhamdulillah, apa yang berlaku adalah ramai yang dapat result. Kita tengok contoh macam anak murid saya, Chef Taco, daripada tak ada apa-apa, daripada hanya masa ketika dia masuk ke, Alhamdulillah, dia dah buat excellent. Dia dah buat lebih kurang dalam 80,000 sebulan jual takoyaki. Tapi you all kena ingat, bila jual makanan, kan, bila jual makanan, dah tentu dia punya margin dia, keuntungan dah tak letaklah besar. Lepas tu kalau dia sekadar buat 80,000, berapa je untung? Nak bayar pekerja lagi, nak bayar sewa lagi, kos operasi lagi, kos marketingnya lagi. Alhamdulillah, along the way, dia belajar dengan kita, dia betulkan segala teknik. Kita ajar segala teknik online, digitalization macam mana nak buat. Alhamdulillah, dia mula meningkat 100,000 sebulan, 200,000, 300. Now, dia dah buat 3 juta sebulan. Kita as dia punya consultant, coach business. Yang saya nak kata, saya gunakan Ailio saya untuk memberikan hikmat nasihat. Saya gunakan Ailio saya untuk naikkan semangat. Saya gunakan Ailio untuk ingatkan, jangan lalai buat bisnes. Saya guna Ailio untuk ingatkan, jangan lupa menyumbang. Jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa bayar income tax. Bayar tax, bayar cukai. So kita ingatkan, kita remind dia. You faham tak maksud dia? Dan itu pun masih ada lagi bangsa kita yang mencerca, menghina. Lupakah kita? Orang yang jadi lawyer juga perkhidmatan guna Ailio juga nak bercakap. Orang yang jadi hakim, orang yang menjadi guru, orang yang menjadi ustaz, ustazah juga gunakan Ailio untuk bercakap, menyampaikan ilmu. Dah tu kenapa kita cakap, kenapa ustaz tak jual produk kecantikan? Kenapa ustaz tak jual telekong? Kenapa ustaz tak jual sejadah je? Kenapa ustaz tak jual korma? No, sebab perkhidmatan dia adalah ilmu. So saya sangat sedih dengan bangsa netizen yang tak habis-habis mencemur. Tuan-tuan, saya nak ingatkan. Setiap apa yang kita buat, kita hina orang, kita cemur orang. Kalau tak kena pada diri sendiri, na'udzubillah, kita tak nak kena, dia akan berbalik kepada keturunan kita. Okay? Dia akan berbalik kepada keturunan kita. Segala cercaan, makian, hinaan, kalau kita tak ingat balik, tuan-tuan dan perempuan, you all kena ingat balik. Kalau tak kena balik pada diri kita, mungkin kena pada anak-anak. So jangan sampai kesilapan kita menyebabkan anak-anak kita yang kena tempias dia. Please, jadi lebih responsible. Jadi lebih bertanggungjawab.
Tolonglah, stop menggunakan social media untuk nak troll orang. Stop lah guna social media untuk nak jatuhkan semangat orang. Stop lah gunakan social media tu untuk hina orang. Saya risau dalam keadaan sekarang ni. Kalau kita pun tak boleh nak bantu orang, senyap-senyap sudah. Kan? Saya bersama tim kadang-kadang bersengkang mata siang malam support kita punya peniaga yang ikut kita punya bimbingan. Kadang-kadang dia macam blur, tak tahu macam mana. Ada yang tanya saya macam semalam, ada yang mesej, Sifu betul tak nak buat kempen radio, ayat dia macam ni, tolong check kan. Saya tolong check. Okay, yang ni okay, jangan guna macam ni bahaya. Benda ni kalau guna akan memberikan kesan buruk. Okay, you kena macam adjust, buat macam ni orang baru suka, macam ni baru attract more people, more customer. Okay, terima kasih kata Tuan Najib, Sifu, terima kasih sebab bantu. Tapi yang hina-hina orang ni, you all buat apa? Stop lah, saya sangat risau. That's why saya amazed dengan Dubai, yang pemerintah dia adalah control social media. Anybody yang buat hinaan kepada orang, sesiapa buat statement di social media yang menghina, menjatuhkan orang lain, dia akan dakwa di mahkamah. Dia akan didakwa oleh pihak berkuasa. Dia kontrol macam tu sekali di Dubai. Tapi kita kat sini, saya sedih tengok. Saya sangat sedih. Tolong bangsa banjir salah, tak tolong pun salah. Turun gotong royong pun salah. Semua benda siapa tak kena. Semua benda ni troll. Semua benda. So saya nak ingatkan diri saya, dan saya juga nak ingatkan anda semua. Stop. Kalau ailio kita ni tidak memberi apa-apa manfaat, dan mungkin ailio kita ni keluar hanya sekadar menghina orang, baik kita diam. Baik kita istighfar, baik kita selawat banyak-banyak. Okay? Dan insya-Allah untuk 2022 insya-Allah kami akan terus mengajar. Dan macam as I said tadi, yang saya bagi tahu, adakah Facebook akan hilang orang guna? Adakah Facebook akan berkurangan orang guna? Saya nak cakap, numbers tidak menunjukkan Facebook akan berkurang. Dari segi numbers, Facebook masih lagi ada jumlah follower, ada pertambahan ramai orang guna Facebook setiap hari dengan angka yang besar. Saya nak bagi tahu, Facebook still akan dominan untuk 2022. Okay? Cuma dari segi story, dari segi konten yang kita nak kena ubah selari dengan trend 2022. On 2022, trend kita adalah more kepada video. That's why saya nak mengajak you all gunakan Facebook Live ni dengan baik. Gunakan Facebook Live ni semaksimumnya. Please. Okay? Please belajar juga ilmu bagaimana untuk nak attract people dengan perkataan, dengan ayat magic, copywriting yang bagus. Yang ni kena belajar. Dan insya-Allah by Januari nanti kita akan launch, kita akan susun balik apa video free kita nak bagi, apa ebook free kita nak bagi, apa checklist yang kita nak beri kepada anda, yang kita nak share. Okay? If orang kata saya jual Ailio, yes, saya jual Ailio untuk pastikan bangsa saya berjaya berniaga. Especially pada part online. Dan untuk anda yang nak start belajar, at least paling kurang pun join dulu kita punya group Telegram. You all boleh join kita punya group Telegram najib.com. Saya tak sure team saya ada tak support ni tadi. Masuk ke Telegram najib.com. You pergi kat situ. Then you all masuk, belajar, ambil lah apa video yang kita dah ada bagi dalam tu. Kita ada bagi tips, kita ada bagi juga story setiap hari. Siapa yang dah ikut kami dah berjaya. Dan bukan sekadar tu je, bukan sekadar dia berjaya, tapi kita ajar apakah benda yang dia buat, apakah benda yang dia elakkan. Faham tak maksud saya macam mana? Okay, that's the thing yang kita, insya-Allah yang kita nak ajar anda. You all boleh go join nanti group Telegram najib.com. You masuk kat situ, you join. InsyaAllah kita akan announcekan nanti apa kelas-kelas yang kita akan buat, apa benda aktiviti yang kita nak bagi, apa story, apa konten-konten yang bagus untuk you nak buat posting, dan benda tu boleh attract more customer. InsyaAllah. Okay? Jadi saya rasa setakat tu je untuk saya live pagi ni. Ini adalah the second day sebelum masuk hari terakhir besok 31 Disember. InsyaAllah saya cuba adjust untuk nak bercakap juga dengan you all besok. Then kemudian saya juga akan
akan bagi lagi apa direction, apakah benda you nak kena buat 2022. Cabaran dia kena ingat satu benda. COVID belum berakhir dia tuan-tuan. Guys, you all dengar ni. COVID belum habis. Belum habis lagi. Setengah negara sekarang dah macam PKP balik. Setengah negara dah mula ketat balik dia punya SOP. Sebab ada variant Omicron. Dan benda ni pada saya menakutkan. Tolong jangan ingat kita dah bebas. Tolong ready dengan digital punya strategi. If kalau berlaku PKP sekali lagi, adakah kita ready untuk bekerja balik daripada rumah? Adakah kita ready balik untuk nak still dapat customer, still dapat sales menggunakan online punya platform? Okay, dengar betul-betul benda ni. Sebab cabaran COVID ni belum berakhir. Kita still kena berhati-hati, kita kena prepare kepada digital punya platform. You all kena buat dengan baik. Tak boleh nak main-main. Faham tak faham ni? Okay? Itu sahaja saya rasa. Do the best insyaAllah. Saya harap you all dapat sesuatu live pagi ni. InsyaAllah kita akan terus konsisten share dengan you all. Ada banyak lagi ilmu-ilmu teknikal yang kita nak beri pada anda semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.